Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pengerusi Jawatankuasa Masjid Banda Ekstek, para imam, para bilal, para asatizah, tok-tok guru, para ahli ulama setempat, muslimin, muslimat, ibu ayah, jemaah masjid dan juga yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan. Apa khabar? Sehat? Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, berilah kesihatan pada yang sakit kalangan kami ini dan berilah keampunan, belas kasihan-Mu ya Allah pada yang pergi sebelum kami. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dalam temu janji kita malam ni ditaklifkan, diminta untuk berganti. Kita akan sambung kitab pengajian kita iaitu Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Izzuddin Abdul Salam, 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah mula baca pada 2 hari bulan 9 bulan lepas. Ini adalah pertemuan kedua untuk kitab ni pada tarikh 7 Oktober 2024. Dalam siri yang kedua ni, kita mukaddimahkan dengan yang kita nak bicara ni adalah kelebihan Nabi SAW berbanding Nabi yang lain. Bukan banding dengan kita. Dan bila kata banding dengan kita ni, tak ada nak dibandingkan. Kerana bila bicara tentang Nabi, semuanya sempurna. Tak ada yang tak sempurna. Semua sempurna. Semua baik. Dan semuanya luar biasa. Dan Nabi SAW ni dikaji sama ada oleh sarjana Islam dan juga yang tidak Islam. Semua orang kaji dia. Dan bagaimana sebuah buku yang masyhur lah, semua tahu. Kan? 100 orang yang berpengaruh. Kan? The most influential people of all time, yang dikaryakan oleh Michael Hart. Dia tak boleh nafikan, dia terpaksa meletakkan yang nombor 1 tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak Islam. Semoga dia satu hari dapat hidayah lah. Allah yahdi insya-Allah. Yang keduanya, yang ketiganya, pemimpin atas muka bumi ni ada sudut yang dia hebat dan dia ada sudut yang lemah dia. Tetapi bila cakap pasal Nabi, semua sudut hebat. Semua sudut hebat. Kalau nak sebut pasal jeneral perang, Nabi seorang jeneral yang hebat. Nak sebut sebagai guru, Nabi guru yang hebat. Nak sebut sebagai ayah, ayah yang hebat. Nak sebut segala-galanya, segalanya hebat. Mungkin satu hari nanti kita akan ditemukan dengan bacaan kitab Al-Yawmun Nabawi, sehari dalam kehidupan Rasulullah SAW. Buku yang sangat bagus. Tapi kalau nak habiskan tu, pertemuan sebulan sekali, mau makan 4 tahun lah. Kan? Tapi bila habis baca buku tu, kata pengarang buku Al-Yawmun Nabawi, bila aku kenal himpunan hadis-hadis ni, aku lebih mengenali Nabi berbanding mengenali anak kita sendiri. Sebab Nabi ni dikaji. Dan bagaimana Nabi yang kata nama Muhammad SAW, dia boleh mengubah tune perjalanan hidup manusia yang hanya makan masa 23 tahun. 23 tahun ni, tak tahu lah orang ambil PhD berapa lama kan. Yang sudah, yang tak sudah lah. Kan? Ujian pada setiap orang masing-masing kan. 23 tahun ni, daripada tempat yang dilahirkan tidak ada tamadun. Kalau nak banding Rom Parsi tu jauh, tak ada tamadun kan. Di tanah gersang. Dan majoritinya kawasan tu tak reti baca, tak reti menulis. Ummi. Walladhi ba'asa fil ummi, Allah Ta'ala sebut. Dibangkitkan dalam circle yang tak reti baca, tak reti tulis. Kemudian anak yatim tak sempat
dilahirkan tu tak pernah jumpa pun ayah dia. Tak tahulah rupa ayah dia macam mana. Dan tak cukup lagi, menjadi yatim, dan mak dia nak didik dia sebagaimana anak orang lain dididik oleh ibunya. Tetapi daripada kawasan itulah Allah telah mengangkat namanya, disebut pada setiap waktu dan ketika, setiap saat. Kita baru tadi maghrib kita sebut apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Qomat sebut lagi. Tahiyat sebut lagi. Jadi rukun. Kita di Enstek ni baru tadi. Tapi tempat-tempat negeri-negeri lain, dia bersambung. Lepas ni ke Indonesia, lepas ni ke Thailand, lepas ni ke Laos, lepas ni ke India, lepas ni ke Sri Lanka, lepas ni sampai Mekah, pusing satu dunia ni. Wa rafa'na laka zikrak. Allah mengangkat, menyebut nama Nabi seluruh dunia ni. Tak putus-putus. Dan hari ni, malam ni, kita masih bercakap tentang Nabi SAW. Bukan di sini, dan boleh jadi di tempat-tempat lain pun masih menyebut tentang Muhammad SAW yang hanya berkorban masa 23 tahun, tetapi berapa bilion yang mengikut sehingga saat ini, dan mungkin waktu sekarang masih ada orang bersyahadah yang kita tak tahu, kan? Subhanallah. Kata ulama, kalau kita hanya baca sirah sekalipun, dah padan dah nak mengatakan, ini lelaki ni Rasul, utusan Tuhan. Mustahil manusia yang mendidik dia. Mesti Tuhan ataupun satu kuasa yang hebat telah menghantar dan mendidiknya dan menunjukkan jalan bagaimana untuk mentadbir, mengurus manusia seluruh alam ni. Pada dengan sirah saja. Dan malam ni kita sambung kitab Al-Yaumul kitab 41 kelebihan Nabi SAW. Yang kali terakhir kita sampai ke nombor 2, baru 2, ada baki lagi 39, 40. Yang ketiga, Nabi Adam AS akan berdiri di bawah panji Nabi SAW. Adam tu Abul Bashar, dilahirkan dulu, bukan dilahirkan, diciptakan Adam tu. Tetapi akhirat nanti Nabi ada panjinya dan Adam AS duduk di bawah panji pimpinan Nabi SAW. Dan sebenarnya bukan kata tunggu akhirat, bukan tunggu pada kiamat nanti. Dunia ni lagi Nabi telah ditunjukkan Allah memimpin para Nabi. Bila? Sewaktu Isra' Mi'raj. Kan Nabi solat di Aqsa tu, Nabi mengimami para Nabi. Dunia lagi Allah dah tunjuk. Dan Allah menguatkan lagi, Nabi menguatkan lagi bahawa Adamu faman dunahu tahta liwa'i wala fakhra. Bulan lepas kita dah sebut wabiyadi liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhra. Di tanganku ada panji-panji kepujian pada hari kiamat nanti. Ini bukan untuk dibangga-banggakan. Nabi sebut sekali lagi wala fakhra. Dan untuk malam ni, hadis ni menyebut Adamu faman dunahu tahta liwa'i wala fakhra. Pegang perkataan wala fakhra ni. Sebab apa? Kata hadis ni, Nabi Adam dan orang-orang selepasnya akan berada di bawah panji-panjiku pada hari kiamat. Ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Kerana itu memang jawatan Nabi SAW. Sebab apa? Normal lah manusia ni bila menceritakan tentang kelebihan dia, walaupun dia kata saya tak megah lah, saya bukan nak megah. Sebut tak megah tu bunyi megah dah. Sebut kata saya bukan nak bangga lah, saya bukan nak menunjuk. Sebut dia tu, orang yang dengar tu, ya tidak je. Kan? Tetapi bila Nabi sebut, memang Nabi orang tahu, Nabi tu macam tu. Dan Nabi nak tutup mana-mana orang yang bersangka-sangka, Nabi cerita tentang kelebihan dia, orang menyangkakan Nabi nak up diri dia. Bukan. Mustahil. Sebab tu Nabi sebut siap-siap, wala fakhra, perkara ini bukan untuk dibangga-banggakan, bahkan ia adalah tanggungjawab khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ciri-ciri ini menunjukkan bahawa kepada ketinggian martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana makna kelebihan itu menunjukkan kepada keistimewaan dan kepujian ketinggian martabat, kan? Padanlah untuk kita ni, padalah untuk kita ni memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup.
dengan orang hebat mana sekalipun berpada-pada. Sebab kita tak tahu bagaimana sudahnya. Kan kalau dah mati, dah meninggal tu mungkinlah boleh kita up nama dia, kita pujilah sebaik-baiknya. Tetapi jangan pernah lebih daripada memuji Nabi SAW. Sementelahan kita yang tahu kebaikan-kebaikan dia dan di sebalik garis hitam dia. Sebab setiap kita ni ada dark side. Kita ada dark side. Imam, ustaz, syekh, masing-masing ada kelemahan dan ada titik lemah dia. Manakala Nabi SAW tak ada yang cacat celanya. Maka nak puji orang, lebih-lebih lagi orang waktu hidup ni berpada-pada. Sebab nanti kita akan menyesal tak sudah. Selama ni kita agungkan dia, kita up dia, kita like dia, kita share dia, sudah-sudahnya ditangkap, waliyazubillah. Dan inilah yang diajar oleh Salman Al-Farisi, membezakan antara agama dengan agamawan. Boleh beza? Agama ni tetap berjalan dengan bersih, dengan baiknya, tetapi pembawa watak agama ni ada silap langkahnya. Ketika mana Salman Al-Farisi dia bertemu dengan seorang padri yang disangka itulah padri paling alim, paling saleh. Dia ikut padri ni pergi mana-mana sehingga dia menjadi orang kepercayaan padri tersebut. Tetapi bila mana makin lama dia tahu bagaimana korapnya agamawan ni. Duit kutip, orang bagi zakat, orang bagi amanah duit ni untuk dibuat kebajikan tu kebajikan ni, semua disimpan masuk akaun dia. Sehinggalah dia mati mengejut. Dia mati mengejut, tapi jiwa Salman ni dia nak cerita kat orang. Tak betul ni, orang duk sangka-sangka dia baik ni. Sehinggalah Salman waktu tu, satunya dia ni orang asing, waktu yang kena kes tu berada di Syam. Tengah-tengah orang ramai ni, orang tengah menangis sebabkan kematian Syekh ni, padri lah Kristian waktu tu. Dia ada kekuatan, dia bagi tahu semua yang hadirin, dia ni semua penipu, skamer ni. Agak-agak kalau kita cakap macam tu, awak satu orang luar, budak lagi, muda lagi. Kawan ni dah lama dah ingekor je kan. Agak-agak mujur dah Allah takdirkan, dia tak kena pukul waktu tu. Kata kalau betul, tunjuk bukti. Dan dia pun memang tahu kat mana akaun dia, bank mana dia simpan, dekat peti mana dia simpan. Bila dia tunjuk, makcik-makcik yang pernah bagi gelang, bagi apa? Bagi rantai, bagi cincin. Ni gelang saya ni. Kan betul? Maka yang tadi, yang kata nak buat majlis pengemubian tu, dikeluarkan jasad tu, disalib dan diikat, direjam sampai hancur jasad dia dan dibuang ke tempat sampah. Adakah Salman Al-Farisi menghina agama tu? Tak. Dia boleh membezakan ini perangai agamawan, bukan agama ni. Agama tak ajar macam ni. Kemudian dia mencari guru yang lain. Tu mungkin pernah diceritakan atas meja yang mulia ni. Baik, kita sambung lagi. Yang keempat, Nabi SAW diampunkan segala dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup-hidup lagi Nabi dimaklumkan. Apa yang dikhabarkan? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan juga yang akan datang, yang kemudian. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Apa gelaran kepada orang tak ada dosa ni? Maksum. Maksum ni rupa-rupanya khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia khabarkan waktu Nabi hidup lagi. Bagaimana perkhabaran tu? Kerana kata pengarang, Nabi SAW ada seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa, hanya Nabi sahaja dimaklumkan. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahawa khabar ini diberikan kepada para Nabi yang lain yang zahirnya tidak dikhabarkan kepada mereka. Mungkin Nabi-Nabi juga diampunkan, tetapi sewaktu hidup mereka tak tahu. Buktinya apa? Buktinya yang kita ambil daripada Sahih Bukhari, yang sebuah hadis yang panjang. Nak tak nak kita kena sebut supaya kita tahu bagaimana untuk relatekan poin yang keempat ni. Kita ambil daripada Sahih Al-Bukhari, daripada hadis 4712, daripada bab 4712. Qaulihi zurriyati min hamalna ma'anuhin innahu kana 'abdan syakura.
syarahan daripada hadis, daripada Quran, ayat surah Isra ayat 3. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi az-zara' wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha nahshatan summa qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah wa hal tazuruna mimman dhalik. Satu hari Nabi dibawakan satu hidangan, Rasulullah SAW dibawa sepotong daging, lalu dihadapkan kepada baginda. Agak-agak part mana tu? Part mana yang Nabi suka? Ni, lamb shank. Takkan kot. Lamb shank tu yang pendek tu je. Ini daripada bahu ni. Kan? Mungkin ada rusuk tu, kawasan yang part yang sedap lah tu. Kan? Kemudian baginda daripada bahagian mana? Lalu bila Nabi SAW tengok, dia tertarik. Sukalah Nabi SAW dihidangkan. Lalu Nabi pun gigit makan. Bismillah, makan. Tak pasal-pasal, lepas Nabi habis kunyah tu, Nabi terus sabda tentang satu benda yang tak terfikir, macam tak ada kena-mengena dengan makanan tadi. Terus bawa sahabat ni pergi ke satu daerah, iaitu akhirat terus. Sebab tu orang dah mati, dibangkitkan semula. Lepas tu, Nabi terus cakap, ni tengah makan ni. Dan benda ni bukan kali pertama. Banyak kali Nabi tengah makan, Nabi akan bawa potong sahabat punya syok tengah makan tu, bawa peristiwa-peristiwa yang mendatang. Nabi kata apa? Aku merupakan manusia, penghulu manusia pada hari kiamat. Apakah kamu mengetahui mengapa demikian? Kenapa aku ni jadi penghulu pada hari kiamat nanti? Sahabat-sahabat tak tahu. Sekarang Nabi terangkan. Dan inilah panduan yang Nabi cakap pada sahabat. Yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin. Yusmi'uhumud da'i wa yanfuzuhumul basar. Wa tadnun syams fayablughu an-nas minal ghammi wal karbi ma la yuntiquna wa la yahtamilun. Yang ni kita biasa dengar terjemahan dia. Ini dia punya dalil dia. Allah akan mengumpulkan manusia semuanya. Tuan Haji, yang belakang tu, ibu-ibu, semua atuk kita yang dulu, bagaimana Allah menghimpunkan? Setiap Jumaat kita baca ayat Quran. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tu ayat dia. Dengan satu tiupan sangkakala, keluar semua manusia daripada kubur, mana tempat dia mati. Sebab tu dia tak sebut kubur, dia sebut ajdah. Ajdah ni apa? Boleh jadi kubur dekat Instek ni, boleh jadi kubur yang tak tahu mana tandanya. Boleh jadi juga daripada laut yang dibenamkan sewaktu dia orang nak pergi haji dulu naik kapal layar tu. Itu sebut ajdas. Atau daripada pulut buaya yang ditelan di Sarawak sana, atau daripada perut haiwan yang pernah dimakan, ajdas. Mereka akan dibangkitkan semula dan yansilun, mereka berlari menuju ke satu tempat nama dia mahsyar. Waktu tu bila manusia dibangkitkan, Nabi kata, Allah kata, yajma'ullahu nas, Allah akan mengumpulkan manusia semua sekali, baik yang pertama diciptakan sehingga orang yang terakhir dilahirkan. Adam sampai orang terakhir. Kita tak tahu siapa orang terakhir. Yang mana penyeru itu akan membuat mereka mampu mendengar dan pandangan pun akan sampai kepada mereka. Mereka tahu mana mereka nak pergi. Sewaktu dihimpun itulah Allah kata wataznun syams. Matahari didekatkan. Sehingga manusia akan diselubungi perasaan risau dan sulit yang mereka sendiri tak berdaya apatah lagi menanggungnya. Orang kata lebih baik masuklah neraka. Ada. Dan sebab tak ada mati dah. Sebab tak tahan. Fayaqulun nas. Waktu tu manusia berkata-kata sesama mereka. Ala taruna ma qad balagakum ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Masuk isu syafaat. Waktu tu semua nak minta syafaat. Berkatalah sama dia. Tidakkah kamu tahu apa yang bakal menimpa kamu? Ni sahabat ni tak sampai lagi. Tapi dah Nabi menceritakan apa nanti akan manusia cakap. Tidakkah kamu lihat siapa-siapa yang mampu meminta syafaat untuk kamu daripada Tuhanmu? Lalu manusia pun berkata kepada lainnya, fayaqulu ba'dun nas li ba'din
alaikum bi Adam. Bukan kita ada atuk ke? Orang pertama diciptakan, kita cari Adam, jom. Semua manusia pergi kepada Adam. Fayatuna Adam alaihi salam fayaquluna lahu anta abul bashar. Mereka kata, wahai Adam, tok kami, kamu ni abul bashar, bapa kepada semua manusia. Khalaqallahu biyadih. Allah menciptakan kau, wahai Adam, dengan tangannya yang mulia. Dengan kekuasaannya lah. Wa nufikha fiki min ruhi. Dan dia menciptakan ruh kepada kamu. Wa amara al malaikata fasajadu lak. Allah mengarahkan malaikat sujud kepadamu. Ada mengatakan sujud kepada Allah dengan terciptanya Adam. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad ballaghna ya Adam. Mereka pun minta kepada Adam, tidakkah engkau melihat keadaan kami, anak cucu kamu ni? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami ni? Huru-hara ni memang minta perlindungan. Kata Adam, kata apa? Fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Aku ni, Tuhanku telah pernah murka pada hari dengan kemurkaan yang tak pernah dia murka sepertinya sebelum ini. Dan dia tidak akan murka sepertinya sesudah hari ini. Wa innahu qad nahani 'anis syajarah. Adam bagi alasan, dia tak boleh nak tolong, tak boleh bagi syafaat sebab apa? Dulu Tuhan pernah menghalang aku, melarang aku daripada mendekati syajarah, pokok. Fa asaituhu. Bagaimana dalam surah Taha sebut, fa asa Adam rabbahu faghawa. Adam telah melakukan maksiat. Dia dekat, bukan dekat-dekat, dia dah sampai pada pokok tu. Maka Adam kata, nafsi, nafsi, aku je, aku tak boleh nak tolong dah, nafsi, nafsi. Pun begitu, dia arahkan, bagi tahu pada gerombolan manusia yang ramai-ramai ini, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergilah cari orang lain, pergi cari Nuh, Nuh AS. Orang yang kedua, fayatuna Nuhan fayaqulun, ya Nuh, innaka anta awwalar rusul ila ahlil ardi. Orang semua berkumpul, kitalah tu. Kita akan jumpa Nuh AS. Wahai Nuh, engkaulah yang merupakan Rasul pertama yang diutus daripada Allah kepada penduduk bumi ini. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Ini hadis ni dia mensyarahkan ayat surah Isra ayat 3 tu, 'abdan syakura. Dan Allah telah menamai kamu dengan gelaran 'abdan syakura. Malam ni baru kita tahu. Macam kalau Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, apa lagi? Habibullah Muhammad, Nuh abdan syakura. Engkau telah dinamai oleh Allah dengan gelaran hamba yang banyak bersyukur. Maka mintalah syafaat, ishfa' lana ila rabbika, mintalah kepada Allah untuk syafaatkan kami. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau tengok bagaimana kami semua hari ini? Nuh bagi jawapan, fayaqul inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislu. Sebagaimana Adam tadi, hari ini Tuhan murka sangat, kan? Walan yaghdab ba'dahu mislu. Wa innahu qad kanat li da'wata da'awtuha ala qaumi. Aku dah guna dah doa yang patut mustajab hari ini ni, aku dah guna atas dunia tu lagi. Sesungguhnya aku memiliki satu doa yang mustajab, minta jadi. Tetapi aku telah gunakan dengan satu perkataan, Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara, dalam surah Nuh. Ya Allah, jangan tinggal satu orang pun yang tak beriman atas muka bumi ini. Habiskan. Allah perkenankan, keluar air daripada bumi, turun air daripada langit. Itulah doa mustajab Nuh yang dia dah pakai atas dunia dulu. Maka Allah telah membinasakan umatku sebagaimana aku minta. Maka nafsi-nafsi, untuk hari ini aku tak boleh nak tolong, diri aku pun tak ketahuan lagi. Nak menunjukkan sepatutnya hari itulah dia membantu manusia, tapi tak boleh nak buat. Baik. Yang ketiga, dia bagi arahan, pergilah kamu kepada Ibrahim AS. Fayatuna Ibrahim fayaqulun ya Ibrahim anta nabiyallah wa khaliluhu min ahli al-ardi ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi.
Bagaimana yang kita sebut tadi, cuma ada perubahan-perubahan sikit. Wahai Ibrahim, engkau merupakan Nabi Allah yang Allah memberikan gelaran kekasihnya kepada penduduk bumi. Maka mintakanlah syafaat untuk kami pada hari ini. Jawab Ibrahim, fayaqulu lahum. Bagaimana tadi, hari ini ada hari murka Allah Ta'ala. Wa inni qad kuntu kadzabtu salasa kadziban. Sesungguhnya aku pernah menipu dan aku malu untuk minta lagi pada hari ini. Sebab dunia dulu aku pernah menipu 3 kali. Dalam hadis ni, menurut Ustaz Farid, Dr. Farid Ravi, dululah, dia kata waktu dia belajar dulu, waktu Waiva, ada student, senior student, ambil bidang hadis, supervisor dia minta drop hadis ni. Dia tak terima hadis ni. Pada hadis Sahih Bukhari ni, dia tak terima. Sebab pada syekh tu mustahil untuk Nabi ni menipu. Tak layak untuk Nabi tu diberi gerakan menipu. Jadi bergaduh lah antara supervisor dengan student PhD ni, pakai PhD, pakai doktor ni. Dia kata, kau turunkan hadis ni, kau lulus. Kau letak hadis ni, aku tak bagi lulus. Sebab pada dia mustahil. Dia kata boleh jadi Bukhari tersilap. Itu perbahasan ilmu antara student dengan itulah. Adapun kita malam ni kita baca hadis ni. Baik. Antara khidah yang Nabi Ibrahim buat, iaitu tentang Sarah yang dia kata saudara dia. Padahal tu isteri dia. Kan? Kemudian, yang bila dia pecahkan berhala tu, tinggal satu tu. Dia tak ngaku, dia kata pergilah tanya yang besar tu. Lagi satu, qala inni saqim. Dia tak nak pergi pesta tu, dia kata aku sakit. Pada ulama hadis kata 3 tu lah. Baik. Lalu dia kata pergilah kamu hari ini nafsi. Pergilah kamu kepada yang lain, maka dia arahkan pergi kepada Musa alaihissalam. Fayatuna Musa fayaqul ya Musa anta Rasulullah, wahai Musa engkau kan Rasulullah. Faddalaka Allahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas ishfa' lana rabbak. Wahai Musa, engkau merupakan Rasulullah. Allah telah melebihkan engkau di antara manusia lain dan risalahnya serta kalamnya engkau boleh bercakap dengan Allah Ta'ala direct. Mintalah syafaat. Fayaqulu inna rabbi qad ghabi, sebagaimana disebut tadi. Kemudian wa inni qad qataltu nafsa. Alasan Musa tak boleh nak tolong hari itu, dia kata aku ni atas dunia dulu pernah qad qataltu nafsan lam awmar biqatliha. Aku pernah membunuh satu orang yang tak ada siapa pun suruh bunuh, tapi aku terlepaslah. Mereka terbunuh orang ni. Pada dia tak boleh, maka nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Pergilah cari Isa alaihissalam. Dan kata Isa, ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa kallamtan nas fil mahdi sabiyya. Wahai Isa, engkau ni mulia, engkau merupakan Rasulullah yang diciptakan Allah Ta'ala dan kalimahnya disampaikannya Allah Ta'ala kepada Maryam serta dengan tiupan roh daripadanya engkau boleh berbicara dengan manusia semasa engkau di dalam pangkuan mak engkau lagi. Semua kelebihan-kelebihan Isa itu disebut pun begitu. Isa juga tak boleh nak tolong. Apa kata Isa? Demi murkanya, seperti tidak ada murka Allah sebagaimana sebelum ni, baginda tak dapat menyebutkan sebarang kesalahan. Tak ada kesalahan lah. Isa tak ada kesalahan. Pun begitu, yang tadi salah tu, nafsi. Isa yang tak ada kesalahan tu pun nafsi. Maka dia kata, pergilah kau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi kepada Muhammad tinggal 7 minit je. Allah, cepatnya masa. Ingat nak baca 2-3 hadis. Tak apalah. Allah saksilah bagaimana sayangnya Nabi SAW pada kita. Dan hari ini kita baca hadis yang disebutkan depan sahabat tu. Fayatuna Muhammadan fayaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Ni matan yang menyebabkan kita tahu Nabi ni telah diampun dosa dunia dan sebelum dan selepasnya. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir ishfa' lana ila rabbika ala tara ila mahnanu fihi. Mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wahai Muhammad, engkau merupakan Rasulullah dan merupakan penutup khataman Nabi. Allah telah pun mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kepada keadaan kami sekarang ini? Waktu tu Nabi SAW tambah daripada riwayat tadi, fantaliqu fa'atiya tahtal arsh. Kemudian Nabi pun berangkat pergi sujud di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa semua sekali. Dalam hadis riwayat sebut, ana laha. Dia tak ada nafsi-nafsi dah, ana laha. Akulah orang tu. Sekarang Nabi pimpin kita, duduk bawah panji dia, Nabi sujud di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aq'a sajidan li Rabbi azza wa jal, summa yaftahu Allahu alayya min mahamidi wa husni sana'i alaihi syai'an lam yuftahuhu ala ahadin qabli. Lalu aku pun sujud kepada Tuhanku Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah pun menunjukkan, membukakan ke atasku daripada kepujian-kepujiannya, keagungan ke atasnya, yang mana dia belum pernah membukanya syafaat itu kepada siapa-siapa pun sebelum Nabi SAW. Summa yuqalu, lalu dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tihi. Lama Nabi sujud, tak tahu berapa lama. Sehinggalah diseru kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, angkat kepala sekarang. Sekarang, mintalah apa pun kamu akan dapat. Minta apa pun Nabi akan dapat. Washfa' tushfa' farfa' ra'si. Waktu tu aku angkat kepalaku dan berkata, fa aqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Terus Nabi minta, umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku. Nabi telah mengorbankan kesakitan atas muka bumi ini dengan menyimpan doa-doa untuk yang orang tak pernah jumpa dia pun. Siapa dia? Kita-kita ni lah. Kita-kita ni. Fayuqalu ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babi al-ayman min abwabil jannah. Lalu dikatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah daripada umatmu mereka-mereka yang tiada pada mereka sebarang bentuk hisab dari pintu kanan. Rupanya memang ada kalangan Nabi ni masuk syurga tanpa hisab. Semua ni Nabi kata masuk ikut pintu kanan. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika minal abwab. Adapun pada pintu-pintu lainnya, maka mereka akan berkongsi dengan manusia lainnya. Summa qala walladhi nafsi biyadih. Dan Nabi bersumpah demi zat Allah Ta'ala yang menguasai jiwaku ni, berada di tangannya. Innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Himyar. Nak tahu berapa besar pintu syurga ni? Nabi kata apa? Sesungguhnya jarak di antara setiap dua daun pintu syurga daripada pintu-pintu yang lainnya adalah seperti jarak di antara Mekah dan juga Himyar, ataupun sekarang ni disebut Hajar. Satu tempat nama dia Hajar, satu tempat nama dia Himyar, dan sebagaimana jarak di antara Mekah dan Busra. Pintu kita ni ada dua. Daun pintu tu buka, kalau Mekah tu adalah tiang dia, buka tu seluas sampai ke Himyar. Berapa jauh? Sebelah pintu 1277 km. Buka sebelah pintu lagi 1277 km, dan itulah luasnya daun pintu syurga yang mana Allah memang nak bagi masuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kan? Cuma bagaimana untuk dapat semua tu? Ikut sunnah Nabi yang sebenar-benarnya Nabi ajar. Baik, sambung sikit lagi. Dan
Ini kerana setiap Nabi lain apabila diminta syafaat, dia cakap apa tadi? Nafsi, 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 nafsi. Dan sekiranya setiap Nabi mengetahui kesalahan mereka telah diampunkan, tentulah mereka tidak menangguhkan pertolongan. Kalau dia tahu tak ada masalah, settle lah tu. Daripada Nabi Adam dah selesai. Tapi telah berlalunya 5 orang, yang keenam barulah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan sebaliknya Rasulullah apabila minta syafaat terus menyangkupinya dengan mengatakan ana laha, ana laha. Macam mana kita ni? Stop dulu Terus ke? Sambung. 3 minit. InsyaAllah. Tapi kalau azan kita berhenti. Yang kelima, orang pertama memberi syafaat. Nabi SAW ialah orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang akan menerima syafaatnya daripada hari kiamat. Yang ni kita nak faham betul. Dalam kita sebut isfa' lana ni, yang sebenar memberi syafaat ni siapa? Allah. Kalau faham macam tu clear dah. Milik mutlak syafaat ni Allah Ta'ala. Lepas Allah bagi, barulah Nabi boleh memberi syafaat kepada siapa yang dia nak. Sebab tu jangan minta daripada Nabi. Minta pada Allah, kita dimasukkan di dalam syafaat. Dalam sebuah hadis yang disebut ana sayyidu waladu adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffi'. Saya ni pemimpin anak Adam, yakni seluruh umat manusia pada hari kiamat, orang pertama yang kuburnya terbelah untuk dibangkit daripadanya. Kubur Nabi yang duk kita ziarah selama ni, pergi waktu di bagi salam pada ni, kubur itulah yang akan mula-mula terbelah dan Nabi adalah orang pertama keluar daripada muka bumi ini. Allahu Akbar. Orang pertama akan dibangkitkan dan orang pertama akan memberi syafaat dan orang pertama yang akan menerima syafaatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang terakhir untuk malam ni, hadis yang ke-6, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan lo. Azan lo. Bismillah. Baik. Nabi SAW mendahului masalah umat melebihi daripada diri baginda sendiri. Yang ni disebut ithar. Isar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut daripada surah Al-Hasyr, sifat orang Ansar, iaitu sifat ithar. Ada tak perangai ini? Rasa ada. Setiap kita mesti ada isar ni. Cuma konsisten tak konsisten. Allah Ta'ala sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia perlu, dia nak pakai duit, dia ada keperluan. Tapi bila orang tak tolong, dia tolong. Dan itulah perangai orang Ansar. Taklah kaya sangat orang Ansar ni. Tapi datang orang Muhajirin, dia dahulukan orang Muhajirin. Dan itulah perangai Nabi SAW. Biar dia tak dapat, tapi orang dapat. Orang datang minta apa pun Nabi bagi. Walaupun waktu tu Nabi dalam keperluan. Baik. Maka daripada hadis tu, setiap kali, kata pengarang, kata Izzuddin Abdul Salam, Nabi mempunyai kuasa doa yang akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala serta-merta sebagaimana Nabi tadilah, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi ada. Maka setiap Nabi telah berdosa semasa di dunia. Contohnya seperti mana Nabi Nuh AS, bukan berdosa, berdoa, minta maaf, berdoa atas dunia ni. Boleh kata hampir semua Nabi berdoa atas dunia ni sebagaimana yang kita syarahkan tentang Nabi Nuh AS. Dia berdoa kepada Allah setelah dia berdakwah selama alfasanatin illa khamsina ama. Berapa tahun? 950. Bahasa Arab sebut 1000 kurang 50. Illa khamsina ama. Agar kaumnya dibinasakan, maka semua sekali dia telah ditenggelamkan kecuali mereka yang telah selamat. Apa yang kita dapat pada sini? Nabi itu pun adanya anaknya tak selamat, isterinya tak selamat. Motivasi untuk kita
Alhamdulillah Allah telah memilih kita untuk datang ke masjid ni. Persoalannya, apa khabar isteri, anak-anak kita? Terutamanya anak lelaki yang pakai bin kita tu. Dan orang yang terima anak perempuan kita tu, aku terima nikahnya yang lelaki tu. Apa khabar? Mana pergi dia? Kenapa dia tak ada kat sini? Kalau tempat lain, masjid lain, tak ada masalah. Baik, maka peringatan untuk kita juga sebagaimana berlaku kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi SAW ada satu ketika dia membaca ayat Quran. Bila dia baca ayat Quran, berkenaan dua kisah Nabi ni, dia angkat tangan, dia berdoa dan dia menangis. Apa dia? Anna Nabi SAW tala qawlihi ta'ala azza wa jal fi surat Ibrahim. Apa ayat dia? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim kata berhala-berhala ni akan menyesatkan pengikut-pengikut aku. Menyesatkan manusia. Siapa yang ikut aku ni ya Allah? Fa innahu minni. Dia sebahagian daripada kami ni. Wa man asani. Sekiranya pengikut aku ni melakukan maksiat, engkar kepadamu ya Allah, Nabi Ibrahim tetap mendoakan innaka ghafurur rahim. Dan itu jugalah yang didoakan oleh Isa sebagaimana sebahagian imam kita doa waktu jenazah tu. Apa doa Nabi Isa? Doa Nabi Isa, in tu'azibhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sekiranya kamu ya Allah azab dia, dia tu hamba engkau ya Allah. Kesianlah dia. Tapi kalau engkau mengampunkan dia, engkau ni Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Hakim. Baik, bila Nabi SAW baca ayat ni, Nabi pernah menangis. Dia pernah menangis. Dan Allah hantar Jibril untuk tanya kenapa Nabi SAW menangis. Wabaka. Faqala Allah Azza wa Jal, ya Jibril izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lamu fasalhu ma yabkika. Sedangkan Allah tahu kenapa Nabi nangis. Tapi Allah nak biarkan proses ni berjalan, hantar wakil tanya kenapa menangis. Kalau tak kerana tu kita tak tahu kisah ni. Baik. Dia menangis sebab boleh jadi ada iklan yang Nabi ni akan wafat. Nabi ni sebelum dia wafat, dia dah iklan dah beberapa kali tentang kewafatan dia. Antaranya, iza ja'a nasrullahi wal fath. Antaranya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu semua signal-signal yang Nabi akan wafat. Dan juga Nabi kata, ambillah pengajaran daripada aku tentang haji dan haji ini kerana boleh jadi aku tak tahu tahun depan boleh tak lagi kita akan berjumpa kembali. Kan? Itu adalah tanda-tanda Nabi akan wafat. Termasuk yang waktu Nabi kata wa ra'sa, Nabi cakap pada Aisyah, pening je sakitnya kepala ni, Nabi balik hantar jenazah kan. Kata kalau engkau mati, aku akan mandikan jenazah engkau. Tu Nabi dah cerita tentang kematian dia. Bila Nabi sedar tentang ni, maka Nabi terus mengharapkan ummati, ummati, ummati. Hadis ummati, ummati ni Nabi sebut, tetapi bukan waktu nak wafat tu. Dia kena betulkan mana parking dia tu. Bukan waktu Nabi nak wafat, tak, Nabi tak sebut ummati, ummati. Baik. Jibril bagi tahu sekian-sekian kerana dirisaukan umat Nabi SAW. Allah jawab melalui Jibril bagi tahu pada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Aku akan beri kepadamu apa benda yang kau redha wahai Muhammad, mintalah, Allah akan kerenkan. Dan Nabi minta untuk umatnya diselamatkan daripada fitnah-fitnah yang akan datang ni. Semoga kita termasuk dalam doa Nabi SAW, terutamanya kita mendapat syafaat Nabi SAW meskipun tidak direzekikan bertemu dengan Nabi di dalam hayat kita ni. Sama ada tak pernah Nabi tak pernah datang dalam mimpi kita, tak pernah. Pun begitu, kita tetap ikhlas dengan Nabi, kita menghidupkan sunnahnya, melakukan apa saja yang Nabi suruh dan tinggal apa yang Nabi larang, insya-Allah moga beroleh syafaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tahawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته